Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness, dan perjuangan kami adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga hari ini kami dah bantu seramai 1409 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing yang berkenaan dengan senaman. Apakah itu senaman? Senaman yang berkenaan apa saya nak buat hari ini? Kita tak bersenam pada malam ni, jangan salah faham. Malam ni kita nak bercakap tentang satu senaman yang akan bantu kita kurus, iaitu nama senaman itu adalah yoga. Okay? Sebenarnya kan yoga ni ramai orang underestimate the power of yoga. Saya sebenarnya sangat-sangat rasa macam bersyukur sebabkan saya didedahkan dengan yoga ni like for a few years back, dalam berbelas tahun yang lepas. Assalamualaikum Kak Ayung, apa khabar? Hai bagi yang baru join. Yoga ni satu benda saya perasan dia dah banyak ubah saya punya perception tentang life. Walaupun sebenarnya kita just buat yoga je kot, tak best langsung kan. Tapi yoga ada banyak benefit dia, terutamanya dalam kita nak turunkan berat badan. Siapa sini nak tahu apakah sebenarnya benefit bila kita melakukan yoga? Macam mana yoga tu boleh bantu kita jadi lebih senang turunkan berat badan? So boleh tak komen sikit? Kalau katakan dah ready, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Macam ni, yoga ada beberapa benda yang kita kena ni. Ada beberapa benda kita nak kita fokuskan. Okey, contohnya macam ni tau. Yoga macam ni. Yoga sebenarnya kita akan buat satu pergerakan macam simple punya pergerakan, tapi pergerakan tu dia akan membuatkan kita rasa stretch, dan bila kita stretch dia akan menyebabkan kita rasa lebih segar dan akan menyebabkan kita punya pengaliran darah kita jadi lebih bagus. Ada tiga sebab kenapa yoga ni boleh bantu kita senang turunkan berat badan. Terima kasih Kak Yung yang dah share. Terima kasih kepada semua yang berada dalam Facebook live ni. Saya nak share sikit, ada tiga sebab kenapa sebenarnya dia boleh memudahkan kita untuk kita turunkan berat badan. Nombor satu, bila kita buat yoga, kita akan dapat connect dengan kita punya minda. Sebab pergerakan kita bukan pergerakan yang macam demanding sangat. Macam kita berjogging ke, kita berlari ke, even kita buat weightlifting pun, kadang-kadang kita tak dapat nak connect dengan otak kita. Penting sebenarnya berhubung dengan otak kita. Waalaikumsalam Puan Nurhayati. Penting gila sebabkan bila kita buat macam tu, dia akan menyebabkan kita macam mana tahu? Dia akan menyebabkan kita rasa dapat faham apa yang mind kita nak sebenarnya, apa yang otak kita nak sebenarnya. Okay, siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak macam dapat follow kita so far? Otak kita, minda kita sebenarnya satu kelebihan. Kadang-kadang kita ni macam kita selalu ignore kehendak otak. Otak akan menghantarkan banyak signal-signal ataupun petanda-petanda untuk badan kita nak buat sesuatu. Tapi kadang-kadang kita tak sedar. Contoh, macam kita mengantuk, kita menguap banyak kali. Waalaikumsalam Puan Nisabullah. Kita menguap banyak kali. Menguap itu adalah salah satu daripada tanda otak sedang nak berhubung dengan diri kita. Kau kena masuk tidur. Tapi kadang-kadang bila kita menguap, kita tak tidur-tidur lagi. Contoh, dan menyebabkan kita akan jadi susah sikit nak dapatkan rest yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita tak dapat juga macam kita nak berhubung dengan otak kita. Bila otak kita bagi tahu kita, kau dah kenyang. Contoh, macam kita tengah makan, tiba dah sedawa. Contoh so itulah satu tanda yang kita dah kena stop makan dah sebenarnya. Tapi kita masih lagi makan sebagai contoh. Ataupun badan kita hantar signal. Otak kita hantar signal kepada badan kita untuk keluarkan urin yang berwarna pekat gila. Dan kadang-kadang kita masih lagi ignore, kita masih lagi tak minum air secukupnya. Dan menyebabkan kita dapat rasa dehydrated. Contoh, banyak lagi kesan-kesan lain macam kulit kita kering, mata kita merah. Eye bag ni salah satu petanda juga otak kita sedang berhubung dengan badan kita. Kita punya, kadang-kadang tangan kita menggetar tiba-tiba gitu kan, pun sedang tu juga. So kadang-kadang kita tak dapat nak baca. So that's why kita kena pandai berhubung dengan otak kita. Dan salah satu cara dia adalah dengan cara yoga. Itulah salah satu cara macam mana kita boleh faham dan dapat tangkap kita punya
kita dapat tangkap kita punya communication dengan otak kita. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Dan sebenarnya dalam kita buat yoga ni, dalam keadaan kita sedar atau tak sedar, hari-hari kita sedang melakukan yoga. Hari-hari. Especially Muslim yang melakukan amal ibadah iaitu solat. Bila kita bersolat 5 kali sehari, sekurang-kurangnya kan. So benda tu dia akan menyebabkan kita dapat berhubung dengan otak kita. Siapa kat sini, boleh tak saya nak tanya, siapa kat sini yang pernah join kita punya mana-mana event, Mega Live ke contohnya, ataupun pernah join kita punya weekly group coaching? Siapa sini pernah join? Boleh tak komen pernah join? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni? Okay. Kalau boleh, kita nak berinteraksi dalam Facebook Live. Sebab saya tak nak bagi ceramah. Nak bagi ceramah. Saya kalau boleh kita nak berinteraksi. Maksudnya nak berinteraksi tu saya share something, kita bercakap kan. You pun korang juga boleh macam berinteraksi juga dengan saya supaya saya faham, oh sebenarnya Kak Yong, Puan Nisa Abdullah, Puan Nur Hayati, Puan Iris Kim, Kak Mi, oh dah ada juga dalam ni. Hai Puan Iris Kim, apa khabar? Yang tu siapa yang apa ni warna putih tu? Tu. Pernah mesti pernah faham tentang konsep segitiga tu kan. Segitiga mind pula. Yalah, maksudnya kepala, head, hand dengan heart. So 3 benda ni bila dapat dihubungkan sekali, biasanya kita akan dapat bila kita melakukan solat. So dalam erti kata lain yang lebih general lagi macam yoga, bila kita buat yoga, kita sedang menghubungkan otak, hati dengan tangan kita, dengan pergerakan tangan kita, pergerakan badan kita sebenarnya yang lebih spesifik lagi. Dia menyebabkan kita akan dapat satu keadaan nama dia mindfulness. Besok, siapa kat sini yang nak join live saya esok, saya akan tunjukkan 3 yoga pose yang kita boleh buat setiap hari, yang simple punya pergerakan, kita tak spend masa yang lama pun. Sehari tu dalam, mungkinlah kalau kata kita buat yoga tu seminggu tu katakan kita buat dalam 3 ke 4 kali. 3 ke 4 kali tu kita spend masa dalam let's say dalam 10 minit ke 20 minit pun dah cukup dah sebenarnya. Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? Siapa sini nak join kalau katakan saya nak buat yoga esok? Yoga adalah satu senaman yang saya selalu juga buat, terutamanya bila bangun tidur. Memang terbaik yoga tu, dia akan menyebabkan saya rasa badan saya kurang sikit rasa lenguh-lenguh. Yelah, awak dah tua kan. Join Puan Aris Kim. Siapa lagi nak join? Boleh tak komen? Kalau katakan Puan Aris Kim je nak join, tak apalah, kita berdua je lah. Puan Nisa Abdullah, kita bertiga je lah, kita join. Kita buka Zoom, kita buat yoga dalam Zoom. Jenuh juga nak buat Zoom kat sini. Macam mana nak letak laptop bagai. Tapi tak apa, besok saya akan buat yoga. Ada 3 yoga pose yang kita boleh buat dan dia akan bagi kita bantu kita untuk lebih mudah turunkan berat badan. Kalau katakan kita ada masalah seperti macam kita mungkin dah bersenam, kita mungkin dah berjaga malam pula, dah berjaga makan dan sebagainya pun tak jadi. Please pakai seksi sikit baru saya semangat. Jangan gitu Tuan Amir. Aduh, saya risau. Amir, join sekali lah esok. Kita pergi dekat apa ni, Padang dekat Prima Saujana sana. Saujana Prima Saujana Impian. Dekat Saujana Impian ada satu padang. Kita lepak kat situ. Kita beryoga sama-sama. Nanti saya nak introducekan dengan saya punya coach. Nama dia Amir Mukhtar. Waalaikumsalam Puan Marabati, apa khabar? So yoga tu saya akan tunjuk 3 pose ni. Pose ni akan menyebabkan, pertama sekali dia akan bagi kita, dah cakap kat atas nak je, baik Kak Yong, baik. Dia sembang je kadang. Dia sembang berapi je kadang-kadang ni Amir Mukhtar ni. Alright. Tak apa, 3 benda apa yang yoga ni boleh bantu kita. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya nak tahu apakah yoga ni boleh bantu kita, terutamanya bila kita cuba nak turunkan berat badan. Nombor 1, dia akan menyebabkan kita punya sel-sel otak kita mula berhubung. Bukan sel-sel otak bersama dengan otak juga. Bukan sel-sel, nak tahu banyak, bukan yang sel-sel otak kita berhubung dengan sesama sendiri. Tak, tapi sel-sel otak kita berhubung dengan kita punya hati dan juga kita berhubung dengan kita punya pergerakan badan. Memang itu adalah satu konsep yang akan menjadikan badan kita rasa lebih
sihat, kita akan buatkan kita dapat rasa kita perasan, okey. Dengan ni kita perasan apa yang kita buat. Kadang-kadang kita ada masalah, kita tak perasan apa yang kita buat sebabkan kita tak dapat nak kawal kita punya kita punya subconscious mind. Dan bila kita tak dapat nak kawal kita punya subconscious mind, kita akan dapatkan masalah seperti macam kita tak sedar, aku dah makan banyak ke punya, aku tak sedar lah macam mana gitu kan. Apa nama post? Nanti nama kita akan tunjukkan post apa. Kita akan ambil post, nama dia adalah post cekak pinggang. Tersedak saya. Masih ada orang sebut nama saya, kutuk aku lah tu kan. Post cekak pinggang nama. Tak adalah post-post dia, nanti saya tunjukkan apa-apa. Post dia, saya tak tahu nama post dia apa, tapi antara saya perasan nama dia dah Sun Salutation. Okay. Nama dia memang agak kontroversi sikit, tapi kita akan faham pergerakan tu pergerakan apa. Satu lagi nama dia boat pose, dan satu lagi saya rasa semua orang tahu nama dia plank pose. Okay, kita bersama-sama tu tiga pose ni esok. InsyaAllah ianya akan bagi kita lebih mudah, bukan setakat turunkan berat badan sahaja, malah dia boleh menjadikan kita lebih senang kawal kita punya keadaan diri, terutamanya bila kita cuba nak turunkan berat badan. Itu adalah apa yang kita nak sampaikan esok lah. Okey, itu adalah benda pertama yang kita akan perasan yang berlaku kepada kita, terutamanya bila kita nak cuba turunkan berat badan. Sekejap saya nak tap datang ni. Right. So yoga salah satu caranya. Kita boleh juga nak berjoging, kita boleh juga contohnya macam kita nak berjoging, kita boleh kalau katakan kita nak let's say nak weightlifting pun tak ada masalah, nak buat endurance nak buat endurance test boleh, nak buat strength training boleh, tidak ada masalah. Tetapi yoga dia adalah satu benda yang kita boleh fokuskan untuk improvekan kita punya overall health, sebab dia akan create mind to kita akan dapat createkan tiga benda tadi, otak, hati dengan jantung. Ketiga, otak, hati dengan pergerakan, dia akan menyebabkan badan kita sebenarnya lebih aware apa yang kita dapat. Betul. Kontroversi tu maksud dia dari sudut keagamaan, bukan dari sudut pergerakan. Tapi tak apa, kita akan buat nanti. Right? Kita akan buat nanti. Ada reason, dah tahu tak satu cerita pasal sun salutation? Saya tak nak cerita esok, saya nak cerita kat sini malam ni. Sebab besok kita akan lebih kepada aktiviti itu sendiri. Tetapi sebenarnya dia lebih kepada macam hari ni kita nak share something pasal sun salutation. Mungkin ada yang faham lah kan. Siapa saya nak tahu? Puan Rizky nak tahu tak? Puan Rizky tahu tak kenapa sun salutation ni adalah sedikit kontroversi? Bukan dari sudut dia punya movement, bukan dari sudut dia punya dari sudut macam mana how it looks lah, dari segi overview. Tapi sebenarnya dari sudut nama tu, macam mana nama sun salutation tu dapat, sebabkan ianya dikaitkan dengan agama Majusi yang menyembah api, dan dia sebut benda ni lah satu nama adalah nama dia sun salutation. Sebenarnya kisah dia macam kita ada, siapa kalau katakan kita pernah belajar pasal sejarah keagamaan, saya suka baca pasal kisah nabi-nabi, sejarah macam mana macam mana setiap agama ni wujud. Kita percaya, saya yakin kita semua percaya agama Islam adalah satu agama yang suci, yang memang daripada Allah, tetapi somehow ini telah diserongkan from one way to another. So that's why nabi-nabi diturunkan pada banyak zaman sepanjang mana yang bumi ni wujud. Ada salah satu cabang agama adalah nama agama tu agama menyembah api. Agama menyembah matahari. Okay? Alright. So pada waktu tu solat memang dah dilakukan seperti mana kita lakukan sekarang. Bukannya solat itulah satu benda yang baru je kita dapat, especially masa Rasulullah pergi Isra Mi'raj. Bukan. Sebenarnya pergerakan solat tu dah lama dah sebenarnya. Dah lama dah sebenarnya. Daripada zaman Nabi Adam dulu pergerakan solat tu dah macam tu. Tetapi pada satu zaman, saya tak ingat zaman Nabi apa, saya rasa zaman Nabi Musa kot. Kalau tak salah saya, minta maaf kalau kata dengan salah, yang ada kelompok yang menyembah api. So dia menggunakan pergerakan yang sama, hampir sama, dia olah sikit. So dia gunakan pergerakan itu untuk menyembah matahari. So kalau kita perasan, sun salutation punya movement seperti macam tengah solat. Macam tengah solat je. Kita macam berdiri tegak, macam rukuk.
Besok kita berdiri balik, besok kita macam nak sujud macam tu. Dia macam tu lah lebih kurang. Tapi saya bukannya macam nak buat pergerakan ni macam seolah-olah macam nak menyembah matahari. Jangan salah faham. Pergerakan itu dia macam boleh bantu kita untuk secara overall health. Of course yang terbaik sekali kita solat lah. Tapi dah kenapa saya nak buat live solat mesti kena kecam kau-kau punya. So saya buat yoga je esok, tapi saya just nak cerita tentang sejarah nama Sun Salutation tu. Macam mana nama tu wujud dan kenapa nama itu satu benda kontroversi. Besok saya akan buat movement tu, kita akan faham kenapa. So kita just open-minded. Kita faham pergerakan itu adalah pergerakan yoga dan kita faham juga solat itu pun adalah satu pergerakan yoga juga. Kalau kita dapat faham pergerakan solat tu, ada kena-mengena juga macam mana otak, hati dan pergerakan tangan kita berfungsi. Siapa sini dapat faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak kita komen faham sikit dan sebagainya? Macam biasa, kita pun faham juga setiap apa tu? Kita fokus kita bukan dari sudut tentang comparative religion ke apa semua Kita just cakap tentang health, tentang kita punya fitness, tentang kita punya nak turunkan berat badan. Alright, so Sun Salutation tu esok saya akan buat. Esok kita akan faham sendirilah macam nak buat. Dan of course kita akan tunjuk lagi 2 lagi pergerakan yang lain. Besok kita tengok je lah. Okay, itu adalah benda yang kita akan faham. Bila kita buat yoga, dia akan menyebabkan badan kita ada satu keadaan yang nama dia adalah mindfulness. Okay, bila kita cakap mindfulness, kita akan rasa lebih aware lagi, kita akan lebih perasan lagi macam mana kita dapat baca, kita dapat translate tanda-tanda daripada badan kita. Contohnya bila kita menguap, kita akan rasa susah dah nak lawan untuk kita tak tidur. Contoh, ataupun bila kita dah sedawa, dah kenyang, kita rasa macam dah tak larat dah nak makan sebabkan kita dah ada that mindfulness tu. Bila buat yoga, anda akan rasa perbezaan mood, perbezaan badan lebih selesa, lebih terbuka. Betul lah tu. Cik Iriski beranda-anda pula. Saya pun dah lama dah tak beranda-anda. Saya rasa macam bukan saya pula saya rasa. Kadang-kadang beranda-anda jugalah kan. Tak apa. Kita sama-sama beranda hari ni Okay. Satu benda lagi. Itulah yang pertama kebagusan yoga ni. Sorry puan sikit saya macam sonok pula, macam nak berkelakar-kelakar pula hari ni, macam bosan pula. Saya nak bagi tahu. Boleh tak saya nak bagi tahu sikit malam ni ada apa? Malam ni jam 11 malam apa akan jadi? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Penat tau saya buat benda ni. Saya buat benda ni seorang-seorang tau. Punyalah saya perah otak dan tenaga saya untuk dapatkan satu benda yang best untuk saya post pada malam ni. Tak bagi saya love banyak-banyak. Kalau nak tahu binatang apa saya nak buat malam ni? So, malam ni saya akan buat satu post. Okay, bukan malam ni saya akan buat satu. Saya dah post dah pun. Cuma saya buat schedule post jam 9 malam. What are the 2 posts? Nama dia tadi tu adalah boat post. Dengan satu lagi adalah plank post. Nanti saya tunjuk esok lah. Nanti saya akan pergerakan dia agak mudah sikit. Malam ni jam 11 saya akan post satu video dekat dalam Facebook page. So saya nak invite semua yang sedang menonton ni, cuba tengok jam ni pukul 11 malam satu video yang saya ciplak daripada satu iklan. Saya olah sikit dan tiba-tiba saya ada kat dalam tu. Tu dia kan. Tiba-tiba pula saya ada kat dalam tu. Tiba-tiba saya boleh keluar daerah, saya boleh keluar negara, saya boleh berada dalam tu pula. Tu dia kan. Iklan dia iklan dekat Thailand. Okay, tiba-tiba pula ada tempat dekat Australia. Esok pagi on buat post, plank post kau team. So besok kita buat sama-sama Right. Malam ni pukul 11 tune in dekat Facebook page AK. Tengok apa yang kita nak post. Saya rasa satu benda tu boleh bagi kita kelakar lah, boleh bagi kita ketawa. That's why saya rasa macam agak macam masuk air sikit kepala saya hari ni sebabkan saya buat apalah Nombor 1, mindfulness. Itulah kelebihan yoga terhadap bila kita cuba nak turunkan berat badan. Yang kedua, apakah kelebihan yoga ni juga? Dia akan menyebabkan kita punya blood regulation ataupun kita punya pengaliran darah kita, pengaliran darah kita jadi lebih baik. Bermaksud bila pengaliran darah kita jadi lebih baik, kita akan lebih mudah rasa nak tidur.
lebih mudah rasa nak tidur. So, bila kita rasa lebih mudah nak tidur, bermaksud kita akan cukup tidur sehari tu dalam 7 ke 8 jam lah. So, point kita sekarang ni adalah, kadang-kadang kita ada masalah, macam saya sendiri, saya ada masalah tidur tak cukup. Contohnya, saya cuba tidur pukul 11 contohnya, tapi si Noah ni tak tidur-tidur lagi. So, terpaksa saya main dengan dia dulu sampai dia penat, dia tidur, baru dapat tidur. Lepas tu bangun awal pula. Saya pagi tadi bangun pukul 5 lebih ke pukul 4 macam tu. Pukul 4 lebih dan saya buat kerja sikit, saya buat beberapa benda sikit. Dan tadi saya keluar pergi ke Kelana Jaya bagai ada urusan sikit. So, itu adalah point kita. Tidur tak cukup. Untuk yoga, dia akan membantu kita bagi kita rasa tidur tu macam cukup sikit lah dalam 7 ke 8 jam. So, join kita esok, kita nak buat yoga. So, kita akan perasan bila kita buat benda tu, dia akan meningkatkan kita punya relaxation, ketenangan kita juga. Macam kata Puan Ariskim kan, macam kata Puan Alia, dia kata boleh bagi kita rasa lebih tenang. So, dia boleh improvekan kita punya mood. Kita akan rasa kurang sikit nak marah lah kan. So, itu adalah salah satu macam mana kita sebenarnya boleh menjadikan diri kita lebih mudah turunkan berat badan. Sebagai salah satu punca kenapa berat badan kita susah nak turun. Kenapa? Sebabkan kita tak cukup tidur dan kita stres. Dan dua benda tu akan dapat diselesaikan juga melalui yoga yang kita akan buat. Tapi specifically, besok saya akan cakap tentang yoga, 3 yoga tu yang saya cakap tadi. Sun pose lah kan. Betul, sun salutation pose, boat dengan plank. 3 benda tu. InsyaAllah, kalau jogging esok, jalan tak jam, confirm akan nak join. Gitu. Ketak juga badan bila buat certain yoga, tapi best. Kan? So, itulah yang kedua, macam mana sebenarnya yoga tu boleh bantu kita secara tak langsung ketika ataupun dalam keadaan kita cuba nak turunkan berat badan. Alright, yang ketiga pula. Siapa nak tahu apakah sebenarnya yang ketiga? Macam manakah sebenarnya yoga ni boleh bantu kita kurus? Okay. Yang ketiga, macam ni tau. Yoga ni dia bukan satu aktiviti yang macam demanding macam jogging. Jogging memang kita akan macam bakar banyak kalori lagi. Sehari kalau katakan kita berjogging, kalau katakan macam jogging macam katakanlah contohlah macam 5 km, kita mungkin dah bakar dalam 500 ke 600 kalori. Contoh. Tetapi yoga, kalau katakan kita spend masa yang sama dengan berjogging tu, katakanlah kita spend masa setengah jam beryoga dan spend masa setengah jam untuk berjogging, tak kisah berapa kilometer sekalipun, jogging tu akan membakar lebih banyak lagi kalori. Tetapi yoga ni dia ada satu lagi benda yang best dalam kita nak turunkan berat badan. Siapa nak tahu benda apa? Dia tak bakar banyak kalori, tapi dia akan bantu kita juga turunkan berat badan. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab kita really nak bantu orang, terutamanya kepada mereka yang sangat gila struggle nak turunkan berat badan, dan mereka saya yakin pun nak juga capai satu keadaan yang mana ramai dekat sini dah dapat dah pun. Ada yang macam Cik Ros dah dapat capai berat badan dia, Kak Yun dah dapat jadi lebih slim, Alia lagi lah dah macam budak-budak lah badan dia, dan ramai lagi dekat sini yang dah capai sesuatu dalam cara dia nak turunkan berat badan. So yang ketiga, yoga tu dia akan menyebabkan jauh sangatlah beza yoga dengan jogging. Yoga ni bantu kita dalam proses kita berjogging, kita buat sendiri, face the real experience. Nanti cerita lebih-lebih tak pandai, tak apa. So, macam yoga, kita akan melibatkan muscle. Kadang-kadang badan kita tak fully utilize overall muscle yang kita ada. Sebagai contoh, bila kita buat plank pose, apakah muscle yang kita jarang guna masa kita buat plank pose ni? Bila kita buat plank, kita akan gunakan bahagian muscle dekat bahagian lengan, bahagian perut, bahagian punggung, bahagian kaki contohnya kan. Tetapi ada lagi muscle kecil yang kita tak gunakan sebab dia akan buatkan kita lebih stretch dan fleksibel. Flexibility itulah yang muscle kecil ataupun tendon dan ligament ni kita akan dapat train dia. Bila kita buat weightlifting, bila kita angkat besi, kita mungkin dapat atau mungkin tak dapat kena dekat bahagian ligament ataupun tendon. Tetapi seelok-eloknya bila kita buat weightlifting, angkat benda berat-berat, macam kita buat squat ke, kita buat apa ke, memang kita tak galakkan kita letakkan pressure tu kepada ligament dengan tendon. Sebab ligament dengan tendon adalah satu muscle fiber yang nipis. Salah cara boleh terputus dan boleh dapat injury. Kita tak nak injured. Okay? Kita akan train muscle besar je.
Macam bila kita buat squat, kita akan banyak guna muscle dekat bahagian peha kita, quadricep, belakang peha kita, hamstring, kita punya tulang betis, calf, kita punya punggung, kita glutes, kita akan gunakan muscle-muscle kat situ, kat perut kita, abs, kita punya oblique dan sebagainya. Tetapi bila kita buat yoga, dia akan train di sebalik muscle-muscle besar tu ada lagi muscle-muscle kecil, ligamen dan tendon. Itu yang kita akan treat. Kita akan fokus dekat situ nanti. Sebab kita tak letakkan berat badan kita, kita just cuba stretchkan muscle tu supaya dia lebih anjal. Bila dia lebih anjal, badan kita akan rasa lebih cergas lah sebenarnya. Dia lebih kepada macam jadi lebih macam macam lebih fleksibel. Kita contohlah kalau katakan kita boleh contohlah kalau katakan kita boleh pusing badan kita macam ni je, kali ni kita boleh pusing belakang mungkin sampai ke 180 darjah belakang, contoh. So benda-benda macam tu adalah satu benda yang akan improvekan metabolisme kita. Dan metabolisme kita itulah yang penting sebenarnya dalam proses kita nak turunkan berat badan. Kalau metabolisme kita rendah, contohnya kepada mereka macam tadi, ada salah seorang daripada student saya yang ada masalah metabolisme rendah sebabkan dia ada masalah hypothyroid. Kita pun akan suggest nanti untuk join kita punya yoga malam ni pula, esok pagi. InsyaAllah mungkin tak dapat kesan on the spot, tapi dia akan dapat kesan secara long term. Waalaikumsalam Puan Samsuliwati. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebabkan tag mereka-mereka yang mungkin dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Siapa sini dapat sesuatu, boleh tak komen dapat sesuatu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin kita nak memberi manfaat. Cara memberi manfaat itu adalah dengan cara mungkin kita nak bagi sharing dan sebagainya. Saya baca komen jap. Betul kalau jogging saja. Alamak, tak nampak komen pula. Alamak, tak nampak lah pula. Hilang komen. Saya pakai phone Android ni macam dah confused dah. Macam mana nak guna baca komen hilang. Okay. Siapa komen tadi? Hilang lah. Saya dapat nak baca komen. Alright. So besok kita jumpa. Jam 9 pagi. 9 pagi kita jumpa. Macam biasa, tempat dia lah tempat yang biasa kita berlive semalam tu. Pagi tu tempat memang best. Saya akan cari pot yang baik punya supaya kita akan dapat buat bersama-sama lah esok. Baca komen jap. Alamak, tak nampak lah. Bila buat yoga ni anda akan rasa dah baca dah komen ni. Alamak, hilang lah baca komen. Okay, besok kita jumpa jam 9 pagi. So boleh ajak sekali dengan suami. Kalau katakan suami jenis malas nak bersenam. Sebab benda tu best lah. Kalau katakan bila dia buat berpasang-pasangan, dia jadi best. Contohnya macam mana tau? Contohlah macam kalau katakan kita buat dengan adik-beradik ke, kita buat dengan anak ke, kita buat dengan isteri ke kan, kita buat dengan suami ke, dia boleh tolong tarikkan kita punya bahagian badan yang supaya kita boleh jadi stretch. Contohnya macam bila kita nak buat macam macam boat pose. Macam boat pose esok dia memerlukan kita punya dia buatkan kita kena dapat kawal kita punya stability badan dengan menggunakan punggung kita. Kita kena angkat kaki kita kena lunjurkan tangan kita macam tu dan pandai-pandailah kita cuba stabilkan badan kita. Itu dia akan gunakan muscle fiber yang kecil-kecil kan perut tu. Yang kecil-kecil kat perut tu kan, dekat belakang-belakang six pack kita tu. Dia akan train muscle kat situ. Kadang-kadang kita tak dapat nak buat lama-lama, kita dapat tolong support sekejap kaki kita tu. Kemudian kita lepaskan slow-slow macam nak bertatih. So besok kita boleh buat. Kalau katakan ada someone yang boleh buat bersama-sama kita, memang terbaik. So kalau tak boleh, tak apa. Kita buat je mana yang ada, insyaAllah. Kalau tak boleh sekalipun, kita akan buat juga. Bila kita buat dengan kerap, insyaAllah kita akan dapat buat yoga tu dengan lebih baik. So jangan expect perfection. Sebab ini bukan kita bukan buat weightlifting. Kita bukan angkat besi ke. Kita bukannya angkat benda berat-berat ke. Kita just angkat badan kita sendiri saja. So tak ada istilah injured dekat sini. Melainkan kalau katakan kita salah buat lah kan. Waalaikumsalam Puan Fazilah, apa khabar? Esok ada meat, ada daging ke apa? Ada daging. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebagai join Facebook Live ni. Alright, saya doakan semua sihat dan berjaya. Macam saya cakap tadi, jam 11 malam karang kita akan post satu benda. Akan ada satu benda yang kita akan post dekat dalam Facebook page. Cuba tengok, cuba tonton video selama 5 minit lebih je.
berkenaan dengan macam mana kita nak bantu orang turunkan berat badan dalam masa yang singkat tanpa mereka bersusah payah dengan menggunakan cara yang bukan-bukan. Alright, kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.